Waiziana Muhammad Yusof, 23 tahun yang hilang di Pasir Pandak dekat Kuching semalam. Satu tengkorak dipercayai milik manusia ditemui yang dikatakan dibaham buaya kerana tiada sebarang bukti menunjukkan nasib mangsa ketika ini. Bomba jambam dan polis masih gagal lagi menjumpai mangsa lah. Nurul Waziana Muhammad Yusof diakui para penyelamat antara misi yang paling sukar dilaksanakan, malah menyifatkan kehilangan mangsa sebagai misteri. Kisah kali ini melibatkan satu kejadian yang berlaku di sebuah pantai yang terletak di Kuching, Sarawak. Seorang jururawat guys yang berasal dari Tangkak, Johor telah dilaporkan hilang guys semasa dia sedang berjalan di gigi air bersama 4 orang lagi rakan yang datang bersama ke pantai Pasir Pandak tersebut. Operasi Search and Rescue telah mengambil masa lebih daripada 2 minggu, namun pencarian masih gagal apabila mangsa masih lagi gagal ditemui sehingga sekarang. Okay, before aku mula bercerita mengenai kisah ini, disclaimer sikit geng. Tujuan video ini bukan untuk mengiakan penglibatan makhluk halus dalam kes ni. Cuma kita sebagai orang Islam, we have to open our eyes to all possibilities guys. Terutamanya bila melibatkan kejadian yang berlaku di kawasan-kawasan hutan, sungai ataupun laut. Sebab kita semua tahu guys, di sinilah tempat kediaman atau wujudnya makhluk-makhluk halus yang kita tidak boleh nampak dengan mata kasar. So without further ado, let's go. Pada tahun 2015, berlakunya satu kisah kehilangan misteri yang menjadi bualan penduduk sekitar pantai Pasir Pandak yang terletak hanya beberapa minit perjalanan daripada pusat bandar Kuching, Sarawak. Nurul Waziana binti Muhammad Yusof, berumur 23 tahun pada ketika itu, merupakan seorang jururawat yang baru saja bertugas di Hospital Umum Sarawak pada setahun yang lepas. Yang berasal dari Tangkak, Johor telah dilaporkan hilang semasa dia sedang berjalan di gigi air bersama 4 lagi rakannya yang datang bersamanya pada ketika itu. Mangsa dikatakan telah tergelincir dan terjatuh, dan dia dipercayai telah ditarik dan terus dihanyutkan oleh ombak yang deras dan air yang pasang pada ketika itu. Pada hari kejadian bertarikh 12 Disember 2015, kira-kira dalam pukul 6.30 petang guys, mangsa Nurul Waziana Muhammad Yusof bersama 4 rakannya dikatakan pergi ke pantai berkenaan bagi menghabiskan cuti hujung minggu mereka. Jadi ketika kejadian berlaku, mangsa yang bersama rakannya sedang berjalan berdua di gigi air sedalam paras betis. Tapi entah macam mana guys, tiba-tiba mangsa terjatuh dan dipercayai terus dihanyutkan ombak yang kuat dengan keadaan air yang pasang pada ketika itu guys. Nurul dikatakan terus hilang guys, meskipun cuba diselamatkan oleh rakan-rakan yang lain. Haikal Kamarudin, individu yang terakhir bersama dengan Nurul pada waktu kejadian, dia ada memberitahu kedua mereka telah tergelincir dan terjatuh, dan Haikal bersama rakan-rakan yang lain mereka memang ada cuba untuk menarik Nurul keluar guys daripada ditarik oleh ombak yang deras. Jadi kawan-kawan dia lain yang panik pada masa itu terus menghubungi pihak berkuasa, pihak polis dan pihak bomba, dan mereka telah sampai pada tempat kejadian pada pukul 6.52 petang guys, dan aktiviti pencarian telah dilakukan serta-merta.
Operasi mencari dan menyelamat SAR seorang jururawat Nurul Wazina Muhammad Yusof, 23 tahun yang hilang di Pasir Pandak dekat Kuching semalam akan dilanjutkan sehingga tengah malam ini sekiranya mangsa masih belum dijumpai. Jadi aktiviti pencarian telah digiatkan dengan kerjasama pihak bomba, JPAM dan juga polis. So 5 buah bot telah dikerahkan untuk mencari bangsa guys. Dan pencarian telah dilakukan sejauh 2 km radius dan pihak bomba juga pada masa itu telah menggunakan khidmat scuba diving guys. So pencarian telah berlanjut sehingga ke 11 malam dan drone juga telah digunakan oleh pihak JPAM pada hari yang sama, tetapi masih juga gagal untuk mencari mangsa guys. So pada keesokan harinya, pada 13 hari bulan iaitu hari Sabtu, pencarian telah disambung pada sekitar 6 hingga ke 7 pagi lagi. Dan operasi pencarian ini juga telah disertai oleh ayah mangsa itu sendiri iaitu Cik Muhammad Yusof yang datang bersama keluarga yang lain daripada Johor terbang ke Kuching, Sarawak guys. Tiap-tiap tahun mesti ada kes kehilangan yang dilaporkan ataupun berlakunya kematian di tempat tersebut. Dan kononnya di sekitar pantai tersebut wujudnya sebuah perkampungan jin dan wujudnya sejenis makhluk halus yang kita gelar sebagai hantu air guys. Kawasan pantai ini sememangnya terkenal sebagai salah satu tempat yang boleh aku katakan sebagai keras dan tempat di mana berlakunya kes-kes individu yang hilang tanpa jejak guys, serta berlakunya kematian. Dan ini bukan setakat cerita dongeng ataupun cerita daripada orang kampung. Kes ini memang telah dilaporkan di dalam media dan memang ada masuk dalam berita pun. Sepasang suami isteri ditemui tidak bernyawa di dalam sebuah kereta di kawasan Semak, Kampung Pasir Pandak dekat Kuching awal pagi tadi. Ketika ditemui, mayat masih dalam keadaan berbogel dan hidungnya berdarah. Menurut Ketua Polis Daerah Kuching, SCP Roslan Bek Ahmad, mayat kedua-dua suami isteri itu ditemui terbaring di dalam kereta sekitar jam 7 pagi oleh orang awam yang melalui kawasan itu. Mayat seorang subkontraktor ditemukan di dalam semak dekat kawasan projek pembinaan perumahan di Pasir Pandak, Kuching pagi tadi. Mayat mangsa dikenal pasti sebagai Jong Kin Hien, 51 tahun dan disahkan timbalan Ketua Polis Daerah Kuching, Superintendent Abang Junaidi Abang Anwar. Satu laporan polis telah dibuat oleh pekerja terbabit berhubung penemuan mayat tersebut. Jadi operasi yang telah dijalankan selama lebih daripada 2 minggu telah ditangguhkan pada 24 Disember 2015. Pencarian masih lagi belum menjumpai titik noktah guys dan Nurul masih lagi belum dijumpai. Namun pada 15 Januari 2016, operasi pencarian telah dijalankan semula. Mereka yang terlibat lebih daripada 55 orang guys. Dan radius pencarian telah dibesarkan kepada 10 km dan exactly on that day guys, pada 15 hari bulan Januari 2016 pada jam kira-kira pukul 11 pagi, di sinilah berlakunya penemuan misteri dan menjadi pertanyaan kepada semua yang tengah mencari Nurul. Pihak penyelamat telah menjumpai serpihan tengkorak manusia yang terletak di Sungai Rambai yang berdekatan dengan pantai Pasir Pandak, dan tengkorak tersebut telah pun dihantar ke forensik lah. Namun keputusan dia masih lagi sama-sama guys. Pihak polis pun tak ada menyatakan yang tengkorak tersebut adalah milik Nurul. 47 minit pagi tadi, satu tengkorak dipercayai milik manusia ditemui. Menurut Ketua Operasi Tawang Linggam, tengkorak tersebut telah dihantar ke unit forensik untuk pengesahan. Lokasi tengkorak ini dijumpai, actually dia berhampiran dengan lokasi kejadian yang lain di mana seorang lelaki yang bernama Raziman Nazali yang berumur 15 telah terkorban akibat dibaham oleh buaya guys. Lupa nak bagi tahu, dekat pantai ni pun memang ada buaya. Memang ada banyak kes penampakan buaya dan ada kes budak lelaki ni yang ingat kaki dia luka akibat tusukan kayu
Tapi dia tak sedar rupanya kaki dia digigit oleh buaya guys. Ni aku pelik kat pantai ni. Kat pantai ni ada buaya guys. Semalam aku pergi aku tengok budak-budak mandi tu. Aduh. Lagi. Belum masuk dalam. Masuk lagi. Okey, tarik. Okey. Okay, so now 15 jumpa tengkorak, 16 on the next day jumpa lagi guys. Tapi kali ni mereka jumpa pakaian dalam guys. Setakat pakaian sama yang digunakan oleh Nurul pada hari kejadian, tapi pakaian dalam dia juga guys, bersama tudung dan anak tudung dan juga seluar hitam yang dia guna pada masa tu. Tu yang buat aku macam, kalau betul pun dibaham buaya, mesti ada kesan-kesan gigitan. Dan baju tu aku rasa memang akan koyak rabak. Tapi kejadian ni seolah-olah Nurul telah hilang dengan begitu sahaja, meninggalkan pakaian dia guys. Dan di pakaian dia ni pun, kalau betul lah kena gigit buaya, mesti ada kesan darah. But no, tak ada kesan darah guys. Cuma mungkin ada sedikit koyak lah. Dan memang ada dikatakan oleh pihak berkuasa lah, kemungkinan ada possibility dia telah dibaham dan ditarik oleh buaya pada masa hari kejadian. But no, I don't think so. Nonsense lah. Sebab memang tak masuk akal lah. Tak mungkin lah buaya gigit tapi dia punya koyak tu sikit je. Dan seperti kita boleh tengok dalam selfie yang terakhir diambil oleh Nurul dan bersama kawan-kawan dia, memang adalah pakaian yang sama yang telah digunakan oleh Nurul pada hari kejadian. So pada 15 jumpa tengkorak, 16 jumpa pakaian serta pakaian dalam dia, 18 hari bulan guys. Pihak penyelamat telah menjumpai organ ataupun paru-paru yang dipercayai milik Nurul Waziana Yusof. Menurutnya, organ tersebut telah diserahkan kepada pihak Forensik Hospital Umum Sarawak dan polis untuk tujuan pengesahan DNA. Muhammad Mirza mengesahkan penemuan itu kepada pemberita RTM di Kuching. Lebih 50 petugas SAR daripada beberapa agensi keselamatan terlibat dalam operasi mengesan jururawat Nurul Waziana Muhammad Yusof, 23 tahun, yang hilang sejak Sabtu lepas. Operasi masuk hari ke-7 itu kini memfokuskan kawasan dalam radius 10 km persegi dari lokasi mangsa dilaporkan hilang. Walau bagaimanapun guys, pihaknya masih belum dapat memastikan sama ada organ itu adalah milik seorang manusia ataupun seekor haiwan. Dan sampai sekarang dia punya result tu entah mana aku pun tak tahu. So at this point, kehilangan Nurul masih menjadi satu misteri guys. Sebenarnya sepanjang operasi pencarian mangsa, operasi pencarian telah disertai oleh penduduk-penduduk kampung sekitar itu sendiri guys. Dan kampung yang berhampiran juga turut membantu disertai oleh beberapa orang ustaz. Tapi pencarian penduduk kampung lebih tertumpu kepada kawasan yang tidak berapa jauh daripada kawasan pantai, di mana terdapat beberapa buah gua guys. Dan menurut website Kami Miak Sarawak, which stands for Aku Budak Sarawak, di dalam website ini mereka ada menyatakan yang penduduk kampung percaya mangsa sebenarnya telah disembunyikan oleh jin, sama ada disembunyikan dalam gua atau di kawasan yang berhampiran. Dan mereka ada juga menyatakan yang tempat mangsa disembunyikan sudah ditutup rapat oleh jin. Dan kata mereka lagi, pernah berlaku ketika mencari, dua orang ustaz yang telah menyertai dalam operasi mencari bersama dengan penduduk sekitar, mereka actually pernah diserang guys ataupun ditampar oleh jin bila cuba untuk melaungkan azan di tepi gua yang telah diberi nama oleh penduduk sekitar sebagai Gua Layang-Layang. Okay, so basically terdapat 4 teori penyebab kehilangan Nurul Waziana. Yang pertama adalah natural cause guys, ataupun disebabkan oleh ombak atau air pasang itu sendiri. Sebab pada masa kejadian, keadaan ombak dan air yang pasang berlanjutan selama beberapa minggu guys. So itu teori yang pertama. Teori yang kedua pula, kemungkinan dia telah dibaham oleh buaya dan dia telah ditarik oleh buaya pada masa kejadian. Sebab masa kejadian berlaku pada sekitar 6.40. So waktu tu dekat Sarawak, dekat Kuching, sudah hampir masuk waktu maghrib. So keadaan memang sangat gelap dan kemungkinan dia telah ditarik oleh buaya dan kawan-kawan mungkin tak nampak pada masa itulah. Tapi teori pertama dan kedua ni guys,
Apa yang membuat aku tak boleh terima teori pertama dan kedua ni, sebab pakaian Nurul yang telah dijumpai. Macam mana bila telah dipukul oleh ombak yang deras ataupun telah digigit oleh buaya, macam mana satu pakaian di badan dia boleh tertanggal guys, boleh tertanggal dan dihanyutkan di tempat yang sama. Cuma yang tak ada aku rasa mungkin dia punya slipper ataupun kasut yang dia pakai. So macam mana bila dibaham buaya, satu pakaian dia boleh hilang guys. Bagi aku agak mustahil lah macam mana satu pakaian manusia telah dipukul oleh ombak, satu pakaian boleh terbuka guys, sekali dengan dia punya pakaian dalam sekali. So teori yang ketiga iaitu penglibatan makhluk halus. Seperti apa yang dah aku cerita, kita pun dah diberitahu oleh penduduk kampung sekitar yang sebelum ini memang sudah banyak berlaku kejadian kes kehilangan yang sama, cuma tidak dilaporkan kepada pihak media. Dan mereka juga percaya di sana memang ada satu penempatan ataupun satu perkampungan makhluk halus ataupun perkampungan jin guys. Dan mereka juga percaya wujudnya makhluk-makhluk yang hidup di dalam air yang kita tidak boleh nampak dengan mata kasar. Senang cerita hantu air lah. Walaupun aku sendiri pun tak berapa nak percaya dengan cerita macam ni, tapi bila kita fikir logik, tempat yang dalam hutan, lepas tu yang dia jumpai pula pakaian-pakaian yang koyak dia sikit, tak ada kesan darah, sampai memang aku rasa kalau mayat mangsa dah jumpai memang bogel guys, memang satu benang pun tak ada dekat badan dia. So I don't know guys, let you guys decide this for yourself. Kalau kita ingat apa yang Ustaz Azhar Idrus dia pernah pesan, kita wajib percaya dengan kewujudan makhluk halus, tapi kita jangan percaya dengan mereka. It's two different things. So benda ni memang wujud, tapi kita jangan percaya sangat yang mereka mungkin boleh buat macam ni ataupun berkuasa untuk menarik nyawa seorang manusia. Aku pun tak tahu guys. Teori yang keempat ni guys, teori yang kuasa yang paling gila. Nurul kemungkinan dirogol dan dibunuh. So maksudnya dia tak pernah lemas, dia tak pernah dihanyutkan ombak pun. So waktu kehilangan, dia actually bersama salah seorang daripada kawan lelaki dia yang dikenali sebagai Haikal Kamarudin. So Haikal ni lah individu yang terakhir yang bersama dengan Nurul sebelum dia dihanyutkan ombak. Jam pada masa itu pun menunjukkan hampir pukul 7 malam guys. So kalau di Kuching pukul 6.40, pukul 7 memang dah gelap guys. Dia bukan macam senja-senja, bukan. Dia memang betul-betul malam lah, pukul 7. Dan ini telah menjadi satu spekulasi lah di kalangan netizen. Dan ada segelintir daripada netizen dia bertegas supaya pihak berkuasa menjalankan penyiasatan di darat. Sebab saksi pada waktu kejadian hanyalah daripada kawan-kawan mereka sendiri. Dan ada setengah daripada netizen, mereka juga menegaskan untuk supaya pihak berkuasa menjalankan penyiasatan terhadap kawan-kawan mereka sendiri guys. Sebab di kalangan kawan dia tu, dia bukan kawan dia semua perempuan, ada beberapa orang lelaki guys dalam 5 atau 4 orang kawan dia, dan aku pun tak sure berapa orang. Tapi yang pasti individu yang terakhir bersama Nurul adalah seorang lelaki. Dan kalau dia ikut logik pun pelik sebenarnya. Kalau betul pun dipukul ombak, Nurul tengah berjalan di gigi air, bagi aku agak mustahil lah dia terjatuh dan terus ditarik oleh arus ombak. Dan kawan dia pula si lelaki ni, si Haikal ni, kata dia tidak mampu untuk tarik Nurul daripada ombak yang kuat. Bagi aku itu agak mengarut lah. Dan satu lagi, kalau betul ombak tengah kuat, air tengah pasang, why? Kenapa Nurul dengan Haikal dia orang decide untuk berjalan di gigi air kalau betul-betul hari itu ombak tengah besar dan air tengah pasang? Somehow it doesn't make any sense guys. Ada kemungkinan there's a foul play dekat sini, dan maklumat-maklumat yang diberi dekat pihak berkuasa telah difabricate, telah ditokok tambah, dan kita telah percaya Nurul Waziana telah lemas dan dihanyutkan ombak ataupun telah dibaham buaya. Yang dekat pantai Pasir Pandak tu, kalau malam memang gelap guys, serius memang gelap, satu lampu pun tak ada. Kalau kau berjalan berdua ke, kalau kau berjalan dekat tepi pantai, orang memang takkan nampak, confirm takkan nampak punya. Kau pergi kat sana, kalau kau pergi kat sana, satu tiang lampu pun tak ada. Itu teori sahaja guys. So that's it. Terpulang kepada korang nak percaya ataupun tidak. Kalau macam aku kat tengah-tengah guys. Apa-apa pun hanya Tuhan yang tahu guys. That is all for today guys. Alright. So thanks for watching. Alright. Let's see what else we can explore guys. See you guys on the next video.